Okey, kita sambung tajuk hari ini iaitu tajuk 6 epistemologi. Apakah yang dimaksudkan epistemologi dari sudut etimologi? Epistemologi berasal daripada bahasa Yunani iaitu episteme dan juga logos. Episteme bermaksud pengetahuan ataupun kebenaran, manakala logos bermaksud ilmu ataupun teori. Maka epistemologi bermaksud teori pengetahuan yang benar, iaitu pengetahuan berbanding ilmu pengetahuan. Manakala maksud epistemologi dari sudut terminologi, jika menurut Oxford Dictionary of Sociology, epistemologi bermaksud the philosophical theory of knowledge on how we know what we know. Bermaksud macam mana pengetahuan yang ada pada seseorang itu diperoleh. Permasalahan hakikat ilmu pengetahuan, kebenaran, kepastian pengetahuan serta hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Okey, apa yang kita boleh simpulkan ialah epistemologi ini adalah suatu disiplin ilmu yang membincangkan dan menyelidik tentang asal-usul, sumber, kaedah, proses dan hak sesuatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Okay, dalam epistemologi, kita mempersoalkan beberapa perkara seperti apa itu pengetahuan, dari mana asal atau sumber pengetahuan itu, apakah fungsinya dan apakah nilai pengetahuan tersebut, serta bagaimana nak membentuk pengetahuan itu agar benar dan tepat, dan apa itu kebenaran serta apa yang diketahui oleh manusia itu sendiri. Jadi, fokus utama dalam epistemologi ialah menjawab apa yang benar dan sudah diketahui dan menjawab bagaimana cara untuk mengetahuinya serta melihat kepada perkara yang dilihat secara realiti dan kemudiannya diteliti secara saintifik, maksudnya melalui uji kaji, melalui pengetahuan yang dimiliki. Antara kesan epistemologi ialah membantu seseorang untuk mengetahui perkara yang ada dalam sesuatu bidang, termasuklah perkara yang tidak berkaitan dengan sesuatu bidang tersebut. Okey, contohnya bila kita buat eksperimen uji kaji, mesti kena ada teori, dan teori itu mesti berasaskan kepada sumber ilmu yang kita sebut sebagai epistemologi. Jadi ilmu itu luas, contohnya ilmu sains, ilmu fizik, ilmu kimia dan banyak lagi. Bila kita buat uji kaji, secara tidak langsung kita mengkaji ilmu itu dengan mendalam. Kesan seterusnya, epistemologi membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Okey, contohnya, jika ada sesuatu dakwaan itu yang dibuat, ia memerlukan hujah yang kukuh untuk mencapai tahap kebenaran dan keyakinan. Jadi, untuk mencapai kesahihan dakwaan tersebut, seseorang itu perlu berfikiran kritis. Seperti mempersoalkan soalan seperti macam mana dia boleh mendakwa sesuatu perkara itu benar, dan apakah bukti-bukti yang menyokong dan menentang sesuatu hujah. Bolehkah dakwaan itu dibuktikan? Oleh itu, hampir semua soalan-soalan berikut memerlukan kepada pertimbangan epistemologi dalam menyelesaikan masalah. Epistemologi ini dia mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baru. Okey, maksudnya semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran-pemikiran secara epistemologis, iaitu pemikiran dan perenungan yang berkisar tentang macam mana nak wujudkan sesuatu atau apa yang harus disediakan untuk mewujudkan sesuatu itu dan sebagainya. Seterusnya ialah mempengaruhi peradaban manusia. Okey, suatu peradaban itu ianya dibentuk oleh teori pengetahuan. Epistemologi ini dia menyusun semua aspek studi manusia, dari filsafat dan ilmu murni sampailah ke ilmu sosial. Epistemologi dari masyarakat inilah yang akan membentuk suatu peradaban itu, kerana ilmu-ilmu mereka itu merupakan hasil pemikiran kritis mereka sendiri yang telah diyakini dia punya kesahihannya, kepercayaannya mengikut sistem nilai mereka. Okay, kesan seterusnya adalah epistemologi menjadi modal dasar dan alat yang strategik dalam merekayasa pengembangan alam, menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat kepada manusia. Okey, kemajuan sains dan teknologi yang ada sehingga ke hari ini adalah hasil daripada pengembangan epistemologi. Okey, sesuatu masyarakat takkan dapat
merekayasa fenomena alam tanpa adanya kemajuan sains dan teknologi. Falsafah ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan ni mengenai kefahaman manusia dalam sesuatu perkara, di mana kefahaman ini adalah bersistematik dan juga diusahakan secara sedar. Pengetahuan ni jika disusun, dia akan menjadi suatu ilmu ataupun sains. Ahli falsafah mengatakan ilmu itu adalah pengecaman bentuk maklumat dalam jiwa, manakala Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sistematik, benar dan juga meyakinkan. Ilmu sains. Ilmu sains ialah sebuah proses pengumpulan ilmu atau maklumat dan penyusunannya. Maksud ilmu sains dari sudut etimologi ialah sains berasal daripada bahasa Latin iaitu scientia yang membawa maksud mendapatkan sesuatu ilmu atau maklumat. Ilmu sains dari sudut terminologi boleh ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang bersistem, di mana ilmu sains ini berdasarkan kepada cerapan, kajian, eksperimen atau uji kaji yang dilakukan. Ilmu sains ini memerlukan kepada teknik, kemahiran, kebolehan berasaskan kepada latihan, disiplin dan juga pengalaman. Melalui sains juga analisis terhadap fenomena boleh dilakukan secara bersistematik dan juga objektif melalui kaedah yang khusus yang dipraktikkan untuk menghasilkan pengetahuan yang boleh dipercayai. Seterusnya hubungan falsafah dengan sains. Sains pada awalnya merupakan sebahagian daripada cabang falsafah kerana falsafah merupakan induk bagi segala ilmu pengetahuan yang ada. Dalam mencari hubungan antara falsafah dengan ilmu sains, dapat disimpulkan bahawa ilmu sains ni merupakan salah satu bidang yang muncul atau yang wujud berlandaskan kepada falsafah. Kerana falsafah adalah bersifat menyuruh dalam kajiannya. Falsafah merupakan induk ataupun asas kepada segala ilmu. Falsafah dan sains mengalami perubahan di mana subjek sains dan falsafah itu telah berkembang dan mempunyai cabang-cabangnya tersendiri. Oleh sebab itu, sebahagian daripada subjek sains ni telah memisahkan dirinya daripada falsafah dan berdiri sebagai satu disiplin ilmu yang tersendirilah, seperti mana ilmu fizik, ilmu matematik, ilmu kimia dan ilmu biologi. Next, revolusi sains atau scientific. Revolusi saintifik berlaku di Eropah sekitar tahun 1500 hingga 1750 Masihi. Menjelang abad ke-18 macam tu, muncullah zaman yang dikenali sebagai Enlightenment atau zaman pencerahan. Revolusi sains adalah faktor penting bagi kemunculan era Enlightenment ni. So, pada waktu ini, pembangunan sains berlaku dengan rancaknya. So, bila sains makin maju, makin berkembang, proses pemisahan ilmu pengetahuan daripada nilai-nilai agama Kristian pun turut bermula. So, bila dah berlaku pemisahan ilmu semua ni daripada nilai-nilai agama, kesan dia, penyelidikan di barat mula disesuaikan dengan keadaan neutral nilai atau dikenali sebagai konsep bebas nilai. So, apa itu bebas nilai? Maksud dia mempunyai makna yang berbeza-beza bergantung kepada konteks. Contoh satu konteks. Dalam satu konteks tu boleh macam-macam, boleh ada pelbagai pendapat ataupun pandangan yang berbeza-beza, idea yang berbeza-beza. So, bila dah banyak pendapat yang berbeza-beza, dia memberi impak kepada pengertian sebenar penyelidikan saintifik masa kini, masa sekarang. Seterusnya, aliran falsafah ilmu. Kesan daripada revolusi sains tadi menjadikan falsafah pemikiran barat menjurus kepada 3 aliran ni. So, disebabkan revolusi sains tadi, falsafah ni dibahagi kepada 3 pemikiran: rasionalisme, empirisme dan skeptisisme. Rationalists claim that there are significant ways in which our concept and knowledge are gained independently of sense experience. Ini secara pembukaan, secara surface je dia punya penerangan. Rasionalisme ni maksud dia tak depend pada sense experience, atau dia tak guna experience untuk gain knowledge lah, macam tu.
Seterusnya, empirists claim that sense experience is the ultimate source of all our concept and knowledge. So, empirists pula, dia memang bergantung pada experience. So, itu memang the ultimate source dia lah untuk mengetahui satu kebenaran. Skeptics claim only that nothing can be known with certainty, or that we can know little or nothing about the big question in life, such as whether God exists or whether there is an afterlife. So, skepticism ni pula, nothing can be known with certainty. Dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu untuk menerima satu perkara itu dengan mudah. Macam itulah. So, nanti kita akan tahu lepas ni. Okay, first, rasionalisme. Sejarah dia dipelopori ahli falsafah pada abad ke-17 dan 18 seperti René Descartes pada sekian tahun. Definisi dia menekankan kepada kemampuan akal atau autoriti akal fikiran untuk memperolehi ilmu dan mencari kebenaran. Pemikiran ni dia berpegang bahawa akal adalah kuasa tertinggi dalam mengenali hakikat sesuatu. Rasionalisme ni ataupun orang yang percaya rasionalisme ni dia percaya bahawa akal manusia mampu untuk mengetahui apa sahaja. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk menyingkap ilmu dan mencari kebenaran lah. Ianya bersifat fitrah di mana idea mengenai kebenaran dikatakan sudah ada pada diri manusia secara a priori tanpa perlu melalui pengetahuan dan pengalaman. Rasionalisme ni dia berasaskan nilai-nilai saintifik. Biasanya dia akan menolak adanya wahyu dan mukjizat. Ini kerana kedua-dua mukjizat dengan wahyu tadi dianggap tidak rasional. Satu ukuran untuk rasionalisme ni nak tahu dia saintifik ataupun tidak terletak pada logik ataupun tidak. Dia fikir kalau logik maksud dia terima. Okey, kelebihan dia kemampuan dapat menyusun sistem-sistem kefalsafahan terutama ilmu logik dan matematik yang lahir sejak zaman Aristotle. Okey, contoh macam logik tu, contoh macam A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C. So, A confirm lebih besar daripada C. Contoh logik dia. Kalau matematik pula, contohnya jumlah sudut darjah dalam segitiga mesti 180 darjah. Walau macam mana pun bentuk segitiga tu. Okey, kelemahan pula mementingkan subjek daripada objek. Menyingkap melalui cubanya untuk memahami objek atau sesuatu di luar kesanggupan rationality. Dia memang macam tadi cakap, rasionalisme memang berasalkan nilai-nilai saintifik. Okey, pola aliran rasionalisme. Kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logik dan analisis berdasarkan ratio which is nilai ataupun nisbah berbanding dengan analisis melalui keimanan dan ajaran agama. Okey, macam tadi yang dah diterangkan, logik ataupun yang sesuatu ilmu yang nilai-nilai berasaskan nilai-nilai saintifik, dia lebih terima benda tu daripada macam nilai keagamaan. Contoh macam wahyu dan mukjizat tadi. Dia memang tolak bulat-bulat. Okey, rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan kerana ia merangsang akal dan memberi bahan-bahan untuk akal bekerja. Tetapi, sampainya manusia kepada kebenaran adalah melalui akal. Okey, rasionalisme ni dia tak deny indera ataupun pengalaman dalam memperoleh ilmu ataupun pengetahuan. Sebab bila tak ada pengalaman ataupun indera ni, tak bolehlah akal tu nak bekerja kan, untuk nak berfikir. Tapi dia percaya, rasionalis ni dia percaya akal itu yang menyampai kebenaran kepada manusia. Dia percaya akal tu yang sampaikan
ilmu-ilmu pengetahuan ataupun kebenaran itu kepada manusia. Dalam menyusun data-data, akal menggunakan konsep-konsep rasional atau idea-idea universal. Okay, next, empirisme. Okay, sejarah dipelopori oleh ahli falsafah British pada abad ke-18 seperti David Hume pada sekian tahun. Okay, definisi berasal dari bahasa Yunani, empirikos, yang bermaksud pengalaman. Ia menolak pandangan falsafah rasionalisme bahawa akal manusia mempunyai konsep terhadap sesuatu objek sebelum proses tanggapan di alam dunia. Okey, pemikiran empirisme ni dia meletakkan bahawa akal itu tak wujud. Bahkan apa yang wujud hanyalah deria semata-mata ataupun indera semata-mata yang menjadikan manusia itu mengetahui. Atau dengan kata lain, semua pengetahuan ni dia diperolehi berdasarkan pengalaman. Apa yang pernah dia lalui lah. Dan dunia ni hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman sahaja. Okey, kelemahan. Objek yang menipu indera terbatas, indera menipu. Okey, dari tiga-tiga ni maksud dia, keupayaan empirisme untuk membuat hubungan antara pelbagai fakta yang diperolehi adalah meragukan. Empirisme mempunyai kaedah penyusunan pengetahuan yang tak meyakinkan dan boleh dipersoalkan. So, aliran ni dia cenderung untuk mengumpulkan pengetahuan menjadi suatu kumpulan fakta-fakta. So, ringkasnya, panca indera manusia boleh melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahawa kaum empiris tak berupaya untuk memberikan jawapan yang meyakinkan mengenai hakikat pengalaman itu sendiri. Itu maksud dia. Seterusnya, implikasi. Dunia fikiran seseorang, dunia di luar minda yang mengandungi zat. Okey, kesan empirisme ni, ya, kesan dimaksudkan sebagai sens langsung atas realiti kehidupan. Dan idea adalah ingatan akan kesan-kesan tadi. Okey, contoh macam ni. Jika tangan terbakar api, akan mendapat kesan panas dengan segera. Okey, lepas tu manusia tu akan tersedar bahawa tangan dia terbakar disebabkan panas tadi. So, ingatan inilah yang disebut idea ataupun yang dia tersedar akan panas tadi tu disebutkan idea. So, realiti masuk ke dalam diri manusia melalui kesan. Jadi, kesanlah yang membuatkan kita back to reality. Kesan panas tadi. Sementara idea hanyalah tiruan sama-sama dari kesan tu je. Okay, next, skeptisisme. Sejarah dipelopori David Hume pada sekian tahun. Definisi dia berasal dari bahasa Yunani, skeptomai, yang bermaksud untuk melihat sekitar dan untuk mempertimbangkan. Doktrin atau maksud dia ajaran atau kepercayaan dalam ilmu pengetahuan yang menekankan ketidakpastian dalam wilayah ilmu. Merangkumi tindakan mempertanyakan, sikap ketidakpercayaan dan sikap keraguan. Okey, skeptis. Orang yang skeptik tak pernah menerima pendapat ataupun fakta tanpa mempersoalkan atau ragu-ragu. Dia tak percaya walaupun konsep ataupun pendapat tu yang paling diterima tanpa pertanyaan lanjut. Dia akan ragu-ragu dan dia akan mempersoalkan satu ilmu yang dia baru terima. Skeptisisme falsafah terdapat dalam pelbagai bentuk. Bentuk radikal skeptisisme menafikan bahawa pengetahuan atau kepercayaan dan mendesak kita untuk tidak bersikap judgemental terhadap perkara kontroversi. Poin ni menunjukkan kelebihan skeptisisme. Which is yang sikap tidak mudah percaya kepada sesuatu perkara. Dia tak mudah percaya bulat-bulat. Bentuk skeptisisme falsafah yang lebih sederhana hanya mendakwa bahawa tidak ada yang dapat diketahui dengan pasti atau bahawa kita dapat mengetahui sedikit atau tidak tentang perkara-perkara non-empirical. Contoh, apakah Tuhan ada? Sama ada manusia mempunyai kehendak bebas atau sama ada ada ke tidak kehidupan akhirat. Seperti macam tu. Okey, seterusnya skeptisisme agama.
keraguan mengenai prinsip-prinsip asas agama seperti keabadian, pemeliharaan dan wahyu. Okey, Hume dan skeptis mengkritis dan meragui semua hal termasuk agama. Bagi diorang, agama tidak empiris dan berisikan aspek-aspek metafizik. Bahkan kumpulan dari tahyul-tahyul yang tidak mungkin dibuktikan sebab manusia tidak pernah menjejak ke alam itu. Seterusnya, skeptisisme saintifik. Pengujian keimanan untuk kebolehpercayaan dengan kaedah penyelidikan sistematik menggunakan kaedah saintifik untuk mendapatkan bukti empirik tu. Okey, walaupun ramai yang menganggap skeptisisme ni sebagai konsep negatif, dia juga ada sisi-sisi positif. Oleh kerana skeptis ni tidak percaya sesuatu perkara itu dengan mudah, diorang akan sentiasa mendapati fakta dan bukti konkret tu untuk terima ataupun untuk mencabarnya. Dalam proses mencari bukti atau fakta tu, diorang mungkin akhirnya akan memperkenalkan konsep ataupun penyelesaian baru. Keraguan memerlukan tahap kecerdasan tertentu. Skeptisisme juga boleh digambarkan sebagai berfikiran terbuka tentang sesuatu, macam tu. Keraguan adalah keperluan utama dalam pemikiran saintifik. Okey, seterusnya falsafah skeptisisme Hume. Membawa kepada penerimaan terhadap doktrin fenomenalisme ataupun ajaran fenomenalisme. Ia membataskan kewujudan kepada fenomena sahaja, iaitu dunia yang dapat ditanggapi. Dia menolak idea ataupun hakikat metafizik. Apa yang ditanggapi oleh panca indera sahaja dianggap wujud. Okey, hanya ada dua jenis kebenaran, iaitu fakta yang jelas. Yang kedua, kebenaran yang boleh diterima akal. Okey, 3 jenis pengalaman panca indera yang bersifat ilusi. Ilusi garapan panca indera. Garapan tu maksud dia, kalau tengok dari kamus Dewan Bahasa, maksud dia sesuatu yang diusahakan atau usaha atau kerja. Maksud yang pertama ni, penglihatan fata morgana di padang pasir. Yang kedua, garapan panca indera bersifat relatif. Objek yang bulat akan dilihat bujur dari sudut yang tertentu. Yang ketiga, halusinasi. Sesuatu yang dilihat, dirasa, dibau, didengari yang sebenarnya tidak wujud. Okey, sumber perolehan ilmu. Sumber perolehan ilmu menurut Nila 1971 ada 4. Pengetahuan wahyu, pengetahuan intuitif atau diperoleh melalui gerak hati. Yang ketiga, pengetahuan rasional ataupun logikal. Yang last sekali, pengetahuan yang bersumberkan autoriti dan merujuk kepada sesuatu kepakaran dalam sesuatu bidang ilmu tertentu. Okey, sumber perolehan ilmu. Sumber perolehan ilmu ada 5, iaitu wahyu dan tradisi, intuisi dan ilham, ilmu huduri, kearifan tempatan dan hikmah. Okey, first kali ialah wahyu. Wahyu dari Arab, dari sudut etimologi Arab, bermaksud memberitahu dengan segera atau segala yang disampaikan secara rahsia kepada pihak lain supaya dapat diketahuinya. Kalau dari terminologi pula, segala yang disampaikan Allah kepada Nabi dan Rasul yang sama ada melalui malaikat ataupun tidak, yang merupakan ajaran atau perkabaran dalam bentuk sejarah, hukum hakam, peristiwa akan datang, perkara-perkara ghaibiyah dan lain-lain lagi. Okey, peran wahyu ni ada peranan tersendiri. Peranan wahyu menjaga dan memelihara syariat Islam, iaitu macam memimpin manusia ke jalan yang benar lah kan. Lepas tu sebagai mukjizat kepada Nabi SAW, sebagai rujukan dan penyelesai masalah, iaitu macam wahyu. Melalui wahyu manusia disuruh untuk melaksanakan syariat Allah. Selain daripada itu, ia mengeluarkan kejahilan dan kegelapan kepada iman. Wahyu juga kira macam wahyu, dia membentulkan akidah manusia yang rosak. Okey, hakikat wahyu. Hakikat wahyu ni kebenaran yang kita tak boleh nafikan lah tentang wahyu ni kan. Wahyu ialah pengalaman yang diperoleh golongan yang terkhusus. Maksudnya golongan orang yang tertentu.
memperoleh wahyu pengalaman ni. Wahyu urusan Allah yang tidak boleh difikirkan, apatah lagi diusahakan. Ia juga bukan pengalaman panca indera yang dapat difahami oleh akal. Maksudnya pengalaman panca indera tu macam membaca, melihat dan lain-lain lagi. Lepas tu yang wahyu merupakan pengalaman kerohanian yang tak dapat diketahui hakikatnya. Itu kemudian ialah ilham atau intuisi. Intuisi ni adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran. Maksudnya proses penalaran ni dia ilmu yang kita peroleh tanpa berfikir. Maksudnya dia boleh berlaku dalam keadaan tidak sepenuhnya sedar dan dia boleh datang tu macam tak boleh difikirkan dan kita tak kehendaki pun. Sebab tu dia bersifat personal, dia boleh datang secara tiba-tiba dan tak boleh diramalkan. Al-Ghazali juga menyatakan bahawa ilham adalah berupa cahaya yang datang pada nurani bersih dan lembut. Ilham ni dia tak diiktiraf oleh ahli sains sebab dia tanpa jalan mengkaji dan mencari dalil. Sebab itulah ahli sains tak menghargai kaedah ilham ni. Ilham ni ada banyak nama dan istilah, iaitu basirah, kasyaf, wujdan, ilmu laduni dan lain-lain lagi. Seterusnya ialah ilmu huduri. Ilmu huduri ni macam daripada ilham tadi, dia tak memerlukan berfikir. Ilmu huduri merupakan satu bentuk ilmu dalam epistemologi Islam yang menyadarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara kehadiran yang berbeza dengan pengetahuan melalui konsep. Dia ialah ilmu pengetahuan yang diperoleh daripada seseorang yang soleh dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilham, inspirasi dan tanpa dipelajari lebih dahulu. So dia samalah dia dalam ilham tu sebab dia bukan terhasil daripada pemikiran melainkan sepenuhnya melalui kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya akal. Akal atau rasio merupakan fungsi daripada organ yang secara fizik bertempat di dalam kepala, iaitu otak. So akal ni ialah sifat yang membezakan manusia dengan makhluk lain lah kan. Yang membuat akal lah yang membuatkan manusia boleh membuat pertimbangan sama ada benda tu baik atau buruk. So ada satu aliran yang mengagungkan penggunaan akal yang dipanggil rasionalisme, yang menggunakan kaedah didaktif dalam menyusun pengetahuannya. Kaedah didaktif ni dia tidak menitik beratkan pengalaman manusia sebab dia didaktif tu sendiri dia macam dia ada didaktif dengan induktif. Induktif tu dia menghasilkan pengetahuan baru dan dia cipta teori baru. Tapi kalau didaktif ni benda yang dah ada tapi dia mengkaji untuk mengesahkan teori tu. Itulah kaedah didaktif. Sebab tu dia tak menitik beratkan pengalaman manusia tu. Ini adalah beza akal dan ilham tadi. So tengok kaedah induktif dan didaktif. Kalau ilham pengalaman jiwa. So baca indera. Indera digunakan untuk berhubung dengan dunia fizik atau lingkungan di sekitar kita. So panca indera ni termasuk mata, hidung, kulit, telinga dan lidah. Pengetahuan ini disebut sebagai pengetahuan empiris. Dia bergantung pada pengalaman dan pengamatan. Lainlah dengan akal tadi. Dia tak bergantung pada pengalaman. Kalau panca indera dia bergantung pada pengalaman dan pengamatan. Seterusnya adalah kearifan tempatan. Kearifan tempatan merujuk pada disiplin ilmu dan kepakaran yang berasal daripada budaya asli tempatan yang berkembang sejak zaman silam dan telah dipraktikkan secara hidup masyarakat dari zaman dulu lagi lah. Dia ialah kira macam warisan temurun. Kalau macam dalam Malaysia, dia ialah budaya masyarakat Malaysia secara khusus.
ataupun dari Kepulauan Melayu secara amnya. Maksudnya kearifan tempatan ni dia bertujuan untuk memudahkan proses transformasi sosial melalui perubahan paradigma. Maksudnya perubahan paradigma ni dia kira daripada dia mengkaji budaya yang asli tempatan untuk melalui perubahan paradigma, kira daripada satu lingkungan atau batasan kepada satu yang baru. Khususnya yang baru tu yang lebih baik lah kan. Okay. Last sekali ialah hikmah. Okay, hikmah ni merupakan perkataan Arab yang bermaksud kebijaksanaan, pendapat atau pemikiran yang bagus, pengetahuan, falsafah, kenabian, keadilan, peribahasa dan Al-Quran. Okay, kalau dalam tradisi ilmu Islam, hikmah ni difahami sebagai ilmu yang dikurniakan kepada hamba yang terpilih dikurniakan oleh Allah lah kan, mengikut darjat. So kalau yang tertinggi merupakan baginda Nabi Muhammad SAW. Okay, secara umumnya hikmah ni merujuk pada satu yang bawa kebaikan kepada manusia dalam apa jua bidang untuk kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Paduan sumber ilmu Islam. Islam dia mengiktiraf indera sebagai satu alat untuk mengkaji pengetahuan. Islam juga menyuruh penganut untuk menggunakan akal. Lepas tu Islam juga mengakui ilmu yang bersumberkan dari hati macam ilham dan intuisi tadi. Tapi jika semua ni berlaku pertembungan macam perselisihan pendapat, maka wahyulah yang akan menjadi pemutusnya. Sebab apa? Sebab wahyu merupakan sumber pengetahuan yang tertinggi dalam Islam. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kebenaran ilmu berasaskan kepada beberapa teori kebenaran. So, kita ada 4 teori, iaitu teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori pragmatik dan juga agama dan tradisi. Okey, yang pertama adalah teori kebenaran korespondensi. Antara pengasas teori ini adalah Plato, Aristotle dan juga More. Mengikut teori kebenaran korespondensi ni, sebuah idea tu betul jika isi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berkorespondensi ataupun kita kata sesuai dengan fakta yang dirujuk oleh pernyataan tersebut. Contoh macam kalau sebuah pernyataan tu dapat disesuaikan dengan fakta, jadi dengan sendirinya pernyataan tu jadi benar. Kalau pernyataan tu tak dapat disesuaikan, jadi pernyataan itu dikira salah. So, contohnya pernyataan Shah Alam terletak di Selangor. So, pernyataan ni betul sebab ianya adalah fakta. Ada 5 unsur yang perlu dipenuhi mengikut teori kebenaran korespondensi, iaitu pernyataan, kesesuaian, situasi, kenyataan dan juga keputusan. Teori ni terdapat kelemahan tersendiri. Contohnya macam mana kita boleh buat perbezaan antara idea dengan teori kalau kita sendiri tak berhadapan dengan realiti ataupun realiti tu tak jelas. Contohnya macam alam kubur. Untuk orang yang hidup, tak ada siapa yang pernah merasai alam kubur. So, maksudnya realiti tu tak jelas. So, kita tak boleh nak buat pembandingan. Okey, teori yang kedua adalah teori kebenaran koherensi atau konsistensi. Teori ini adalah berasaskan kepada prinsip rasional dan idealism subjektif. So, poin-poin penting untuk teori ini adalah teori kebenaran koherensi atau konsistensi ini perlulah diterima oleh logik akal dan juga bersifat konsisten dengan sesuatu pernyataan yang benar dan yang boleh dibuktikan kesahihannya. Teori ini boleh diklasifikasikan sebagai betul kalau ia dapat dibuktikan benar dengan uji kaji. Tapi kalau bertentangan dengan maklumat baru, jadi teori ini akan dibatalkan. Contoh untuk teori ini adalah jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka C sama dengan A. Ataupun contoh yang lagi mudah, semua manusia perlukan air. Ali adalah seorang manusia, jadi Ali memerlukan air. So, berdasarkan contoh ni,
pernyataan ni berkorespondensi antara satu sama lain. Antara kelemahan teori ni adalah dia ada pernyataan yang boleh mengelirukan. Teori yang seterusnya adalah teori pragmatik. Teori pragmatik ni berpandangan bahawa benar ataupun tak suatu dalil ataupun teori itu adalah bergantung kepada berfaedah ataupun tak teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Teori kebenaran pragmatik ni menekankan pentingnya akal ataupun rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah dalam kehidupan manusia. Dan dia tak kisahlah walaupun idea tu palsu sekalipun, kalau dia memberikan manfaat kepada manusia, idea tu akan diterima. Contoh untuk teori pragmatik adalah penemuan dan pengaplikasian smartphone dalam era sekarang ataupun pada zaman sekarang dikatakan benar kerana dia berguna untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. Okey, antara kelemahan teori ni adalah ia bersifat relatif dan juga berubah-ubah mengikut peredaran zaman sebab ianya hanya memberikan kesan yang positif dalam jangka masa yang pendek sahaja. Kelemahan lain adalah ianya hanya mementingkan idea yang berguna walaupun idea tersebut palsu. As long as dia memberi manfaat kepada manusia, dia akan diterima. Teori yang terakhir adalah teori kebenaran ilmu melalui agama dan tradisi. Dari segi agama, kebenaran mutlak yang bersumberkan dari Tuhan iaitu wahyu dan perlu dihayati dengan keimanan dan juga perlu ada kepercayaan. Dalam agama itu sendiri dah merungkaikan semua jawapan tentang alam, manusia dan juga tentang kewujudan Tuhan itu sendiri. Dari segi tradisi pula, dengan ilmu yang kita ada sebagai manusia, kita dipertanggungjawabkan untuk merungkaikan khazanah ilmu generasi terdahulu. Seterusnya, epistemologi untuk kemajuan kehidupan. Epistemologi mengajar kita tentang jenis-jenis ilmu dan klasifikasinya. Contohnya macam sains tulen yang merangkumi fizik, kimia, biologi, matematik dan banyak lagi. Dan juga sains sosial yang merangkumi politik, ekonomi, undang-undang, pendidikan, komunikasi, linguistik, antropologi, psikologi dan juga sains sosial. Epistemologi ni sangatlah penting untuk kita pelajari. Sebab apa? Sebabnya adalah epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan seharian, iaitu sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam berpengetahuan dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan. Kegagalan integrasi ilmu akan menyebabkan sekularisasi iaitu membuang unsur agama daripada politik dan juga liberalisasi iaitu bebas pengaruh agama dengan memberikan kebebasan dalam melakukan aktiviti songsang ataupun dikenali sebagai LGBT dalam sesebuah negara. So dia akan merosakkan sesebuah negara itu kalau berlakunya kegagalan integrasi ilmu. Kegagalan menyatupadukan ilmu mempunyai 3 peringkat. Peringkat yang pertama, kesepaduan antara falsafah, ilmu dan juga agama. Yang kedua, kesepaduan antara ilmu wahyu dan juga ilmu rasional akal. Yang ketiga adalah kesepaduan antara ilmu akal dan juga ilmu sains. Epistemologi ilmu bukan lagi monodisiplin tetapi transdisiplin. Maksudnya, bukan lagi tertumpu kepada satu disiplin keilmuan je, iaitu monodisiplin dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Tetapi kena juga merujuk kepada pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks yang dapat hasilkan suatu ilmu yang baru melalui pendidikan dan penelitian sebagai usaha untuk majukan diri, agama, bangsa dan juga negara kita sendiri. Kesimpulannya, kita dah belajar tentang perkembangan epistemologi dan kesannya terhadap kehidupan, aliran falsafah ilmu, kaedah-kaedah dan sumber perolehan ilmu, teori-teori kebenaran dan juga epistemologi untuk kemajuan kehidupan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.